Hai guys dan selamat datang ke channel Simple Investor. Jadi untuk hari ni saya nak sharekan kat korang macam mana nak check credit score dan kenapa kita kena ambil tahu ataupun ambil kisah lah tentang credit score ni. Terutama sekali untuk orang muda ataupun student yang betul-betul fresh grad yang baru habis belajar dan nak mula ke alam pekerjaan. So daripada sini korang dah boleh membuat preparation ataupun step-step yang betul lah supaya nanti korang in the future memudahkanlah urusan korang. Jadi kita akan tengok lah macam nak Sikris, Sitos, yang mana Sikris cuma, Sitos berbayar dan kita akan tengoklah semuanya. So guys, kalau korang berminat dapatkan 12% dividen setahun menggunakan kripto ataupun stable coin seperti USDT dan USDC, korang boleh daftarlah di Nexo guna link yang saya letakkan di bahagian description dan juga komen. Jadi jom kita mulakan video kita. Let's go. Jadi ini adalah sebab kenapa korang perlu mempunyai credit score yang tinggi ataupun baik lah. Jadi sebab yang pertama, korang mempunyai peluang kelulusan pinjaman yang lebih tinggi. So macam korang tahu, benefit credit score ni macam adalah seperti markah kita. Adakah kita seorang pembayar yang baik ataupun tidak? Pihak bank ataupun kreditor akan melihat kita, wah budak ni function lah, bil semua bayar, so dapatlah markah tinggi. Kalau budak ni culas, kejap bayar, kejap tak bayar langsung terus, kat situ dia akan effect lah credit score dan menyebabkan peluang nak membuat pinjaman memang rendah lah ataupun tak ada terus. Kalau dah sampai yang tak payah bayar tu memang tak boleh buat lah. So benda ini orang kata just markah tentang korang punya pembayaran, cara pembayaran korang. Lepas tu benefit kedua which is agak penting, iaitu mempunyai kadar faedah yang rendah ataupun interest ataupun bunga yang korang dikenakan rendah. Macam yang korang tahu, kalau orang kerja kerajaan ataupun swasta, mereka ini mempunyai interest rate yang berbeza. Okay, itu dah satu. Lepas tu dah lah, kalau kerja swasta kena pula credit score rendah, maknanya orang ni macam berisiko tinggi. Macam bank tengok dia ni, wah budak ni macam masalah je, so bagilah rate tinggi kan ataupun interest rate tinggi. So dia ambil risiko untuk bagi duit kat korang, tapi in return korang akan membayar duit yang lebih ataupun profit yang lebih lah. Dia punya risk and reward, lagi tinggi risk dia, lagi tinggi reward dia. Untuk bank lah, so kita yang kena tanggung interest rate yang tinggi tu. So korang sanggup tak sanggup lah nak membuat loan tu kan. Tapi secara mudahnya, credit score rendah, interest rate pun tinggi. Lepas tu yang seterusnya, akses kepada tawaran kad kredit yang lebih baik. So bila korang ada credit score yang tinggi, korang boleh apply kad kredit yang function lah. Contohnya kad kredit tu korang boleh dapat cashback yang lagi tinggi ke, ataupun korang boleh pergi terbang ke, dapat access lunch ke. Senang cerita, ada banyak benefit lah instead of kad kredit yang basic, sebasic yang macam saya guna basic je. And then ada kelebihan dalam perundangan. And then yang seterusnya, dapat had kredit yang lebih tinggi, iaitu kredit limit lah. So pada waktu satu waktu tu, berapa banyak je yang korang boleh kredit ataupun korang pinjam lah. Contohnya pada awal fresh grad mungkin 10k, 12k, lepas tu dah lama kerja sikit naik 20k, gaji dah naik lagi naik 30k. Tu yang biasalah yang kita nampak kan. Tapi secara mudahnya, had kredit yang lagi tinggi kalau korang punya credit score tinggi. Simple. So tak payah nak sembang banyak, kita terus pergi je cara nak check credit score. So ada dua cara, percuma dengan bayar. Tapi saya lagi suka Sitos. Sikris leceh, Sitos saya suka tapi kena bayar lah. Tapi ada cara free tapi dapat bisik, tapi okey tak apa. Ini korang search Sitos and then korang tekan lah yang ads ni. Inilah korang punya markah korang kena tengoklah markah. Tapi tak apa, saya akan tunjukkan lah saya punya markah dan kita nak tengok yang up to date lah. Jadi ini adalah dia punya benefit lah. Dia kata increase rule approval, boleh check adakah kita punya nama ni digunakan sebagai fraud ataupun theft, and then boleh check ada bankrupt ke, ada orang hutang ke, macam mana semua kan. So apa lagi, korang tekanlah sign up. So korang daftar je, macam saya dah daftar kan. So saya tekan je login. Ini adalah saya punya credit score untuk bulan lepas. So korang boleh nampak lah. Sebelum ni saya kat belah-belah bawah ni dulu. Lepas tu dia naik slow. Okay, yang bestnya dia ada graf. Nampak ni, 668, lepas tu drop. 631, 6688, naiklah 704. Dah macam kripto dah ada graf-graf ni kan. Jadi kenapa jatuh ni kan? Okay, biasanya untuk fresh grad kosong benda ni memang tak ada lah. So cara nak wujudkan, korang kena membuat loan. So nak kata pasal loan ni, ada banyak hujah lah. Biasalah hutang kan. Hutang ni memang orang, siapa je suka hutang kan. Kalau diberi pilihan nak hutang ke tak nak, memang semua orang tak nak hutang-hutang ni. Buat pening kepala, rasa tak best, rasa gelisah bulan-bulan, setiap bulan rasa gelisah. Tapi nak buat macam mana? Ini adalah orang kata sistem kewangan yang dah hampir seabad ni. So nak tak nak kena layan je lah. So untuk buat hutang ni ada pilihan lah. Nak buat hutang yang baik ataupun hutang yang jahat lah. So hutang yang baik untuk bina credit score ni adalah, yang paling baik adalah untuk Malaysia korang membuat ASBF lah, iaitu Amanah Saham Berhad Financing. Maknanya korang buat loan dan deposit lah ke dalam ASB, ataupun korang dapat sijil ASB lah. Korang pinjam duit, lepas tu korang invest dalam ASB yang tak ada risk tu. So memang paling selamat lah tu. Tapi tengok agak, sebab ada tak kaful lah, ada interest rate lah, dia boleh jadi rugi lah sebenarnya. So
korang kena hati-hati jugalah. Tapi secara mudahnya memang ASBF yang terbaik lah. Macam saya dulu apply masa saya student lagi dan tak ada source of income lah. So saya try apply, tak dapat, kena reject lah. Lepas tu dia ada cara yang lagi satu kot, iaitu dengan membuat deposit sebanyak 10k. Tak, dengan deposit untuk 1 tahun lah daripada tempoh pinjaman tu, untuk meningkatkan lagi lah chances untuk approve. Tapi saya malas, so saya buat manually je lah, kita deposit tanpa hutang. Tapi itulah, saya dah terlepas peluang untuk membina kredit skor yang mudah. So saya buat apa? Saya belilah kereta dengan membuat loan. So untuk student ataupun orang yang tak ada source of income, korang boleh je buat loan untuk beli kereta, tapi memerlukan guarantor lah atau guarantee. Senang cerita penjamin, which is diorang akan tap in ataupun diorang yang akan terkena kalau korang tak bayar lah. So diorang bertanggungjawab. Secara mudahnya macam tu lah. So tu yang korang nampak ni, nampak Nana 8. Ni saya pakai loan kereta, tapi tu lah macam saya bengang kan, bila nak naik ni kan. Lepas tu saya buat apa? Saya apply lah credit card pada bulan Januari. Tu yang korang nampak drop ni, sebab saya apply 2 bank. Saya apply Maybank, saya apply CIMB. Nasib baik Maybank dapat, CIMB kena reject. Saya pun tak tahu kenapa, tapi mungkin sebab saya apply dua-dua kot, dia bengang kot. Tapi itulah, ni yang saya rasa lah. Sebab kalau ikut kan, saya punya pembayaran semua elok je. So bila tengok kat sini dia jatuh, maknanya mungkin sebab reject tu saya punya hujah sendiri lah. Kalau korang tahu kenapa jatuh, cuba korang komen. So selepas saya apply credit card kan, saya bayar lah bulan-bulan macam biasa kan, elok, perfect kan. Lepas tu korang boleh nampak efek ada naik, naik lagi, so lepas ni kita nak belilah. So kat sini dia akan tunjuk lah your account. So korang boleh nampak yang ni ada credit card, summary, Maybank, and then saya ada home loan. Saya tak beli rumah lagi, sebab tu lah saya kena ada credit score, barulah boleh beli rumah. Lagi saya tak kahwin lagi, so tak nak beli rumah dulu, tunggu dah kahwin, dah tahu nak duduk mana, baru beli. Kalau boleh jangan beli time tak ready nanti dapat kena pindah kerja ke, dah pisang rumah tu. Tengok tempat lah, tengok tempat. Kalau ada orang nak sewa, dapatlah bayar bulan-bulan. Kalau tak ada sewa, pisang korang. So tak nak kena fikir masak-masak lah, boleh je beli. Tapi untuk orang muda tak payahlah. Macam saya nak beli pun tak boleh, nak buat loan pun tak boleh, sebab kredit skor saya masih teruk lagi lah. Sebab tu lah kita buat video ni kan, kita nak bagi semua orang naik sama-sama. So ini car loan saya lah. Ni kereta Azia saya beli tu, inilah loannya. Kat sini dia akan tunjukkan juga payment history. So kalau korang bayar elok, dia akan cantik lah, bulan. Kalau korang bayar tak elok, dia akan merah. Saya rasa lah merah sebab saya semua elok kan. Sebab tu korang boleh nampak graf saya cantik, naik. Tapi saya akan buat update lah yang terbaru lepas ni. So apa lagi kita nak beli, kita nak tengok yang terkini. So kalau korang dah login ni, korang just pergi bawah sikit, and then kita akan buy my CITOS score report, tekan je. Then kita akan agree, and then kita check out. Jadi ada banyak cara lah, online banking, bayar pakai kad, ataupun e-wallet. Saya pakai e-wallet lah, Touch 'n Go, senang kan. Alright, so nampaknya saya dah settle membayarnya. Korang boleh nampak lah, yang ni settle kan, bayar paid. Nampak saya bakar RM25 demi korang guys. Hopefully video ni viral lah. So korang kena tekan like, lepas tu share lah pada kawan-kawan cara nak tengok CITOS score ni. And then kita akan tekan view my CITOS score report. Yes, let's go gang, let's see kita okey ke terciduk. Alright guys, so kita ada berita sedih yang mana tak naik dan tak turun, dia stuck kat sini 704. Membazir betul RM25. Kalau makan McD dah kenyang dah. Aduh guys, sabar je lah. Okay, tapi tak apalah. So ini adalah report saya, korang boleh nampak lah. Kalau korang ada menjadi shareholder ataupun director kepada mana-mana syarikat senia berharga, dia akan listkan lah kat sini, and then dia akan tunjukkan lah berapa persen shareholding, top 5 sahajalah. Alright, so basically sebenarnya CITOS ni dia ambil data daripada Secris je. Secris ni daripada government lah. So diorang just macam compile balik je, and then dia cuma include lah data daripada additional data lah untuk syarikat CITOS ni kan. So korang nampak lah, ni dia ambil Secris punya summary. Lepas tu dia tunjuk lah berapa banyak yang dah approve, berapa banyak summary, berapa banyak korang punya liability, berapa banyak hutang korang tinggal. Ni pun Secris detail lah. Nampak saya ada dua lah, iaitu kereta, car, passenger car, personal passenger car, dan juga credit card. So korang menampak sama juga, ada bulat-bulat, maknanya korang bayar dengan baik. So kalau kita tengok graf ni balik, dia dah update lah. Yang ni Mei 22, dia dah update kepada Jun 22. So memang rugi nak mampus lah. So korang jangan jadi macam saya lah, setiap bulan sibuk je nak check. Kalau ikutkan sepatutnya 10 hari bulan, setiap bulan dia dah update lah. Tapi saya tak tahu lah bulan ni sama ada saya yang salah, ataupun dia tak update lagi, lepas tu saya pergi beli, ataupun memang dia macam ni tak naik-naik. Tapi kalau ikutkan dia orang punya CITOS, syarikat CITOS punya suggestion adalah untuk setiap 3 bulan korang membuat pembelian lah. Tapi kalau mahal juga kan, setiap 3 bulan, iaitu 4 kali setahun dah 80, setahun dah RM100 kan. Okay, cincai. Nak jimat korang beli setahun sekali lah. So bolehlah tengok korang boleh credit score naik ke turun.
ada efek ke, ada orang membuat nama korang untuk benda yang tak elok ke, so terpulahlah pada korang. Kalau korang nak jimat, korang pergi sahaja Seacrease. So kalau Seacrease senang je, korang pergilah ke eccreasebnm.gov.my. So kalau untuk first timer memang korang kena buat lah, korang kena buat isi form. So dia akan memerlukan berapa benda lah sekejap lagi. So ini adalah dia punya checklist benda yang korang perlukan. So korang download lah, nanti korang boleh baca semua. Tapi cara mudahnya akan perlu korang kena bagi IC dorang, satu bil telco, lepas tu yang ni mana-mana lagi 2 dokumen di bawah, lesen memandu, penyata KWSP, penyata bank, sijil lahir, sijil nikah, semua bil. So korang kena isilah A, B, C, D, kena adalah ke semuanya. Korang ikut je, senang je. So guys, korang rasa macam mana? Penting ke credit score ni? Kalau penting, cuba korang cerita kenapa, and adakah Citos ni memainkan peranan hidup yang besar dalam kita ataupun tidak. Cuba korang kongsilah pengalaman korang dengan credit score ataupun benda-benda yang berkaitan macam ni semua. Mungkin korang apply loan tapi tak berjaya, lepas tu korang buat macam mana, korang settle kan. Cuba korang komen, and boleh komen sekali lah berapakah credit score korang. So bolehlah bagi tips-tips yang mudah lah untuk naikkan credit score dan maintain, dan apa saja yang korang nak cerita, korang ceritalah, kita sama-sama sharing is caring kan. So guys, terima kasih banyak kerana menonton, korang memang terbaik. Jadi kita akan jumpa lagi pada video akan datang. Ciao.